Okey, kembali lagi dalam Pesona XY. Kali ini bersama dengan saya dan juga dua orang tetamu saya di studio hari ini. Kita akan membincangkan berkenaan dengan peluang kedua. Macam tadi sketsa yang kita mulakan bersama dengan Hafiz, itu adalah sedikit rentetan daripada apa yang akan kita bincangkan bersama dengan Dato' Ayu Putih dan juga suaminya Aiman Ismail. Dan mereka berdua ni adalah pasangan yang berbeza usia 12 tahun. Dan Dato' Ayu juga merupakan seorang penerbit filem dan juga drama, manakala Aiman merupakan seorang penyanyi yang juga artis yang bernaung di bawah Dato' Ayu. Adalah ura-ura yang mengatakan bahawa Aiman ini berkahwin bersama dengan Dato' Ayu adalah kerana nama dan juga kerana harta. Subhanallah. Jadi mungkin Aiman boleh kongsikan sedikit, sebab kita cakap pasal peluang kedua ni kan ramai yang rasanya tahu berkenaan dengan perkara ni. Subhanallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Aiman Ismail. Okey, berkaitan dengan soalan tadi kan, berkahwin kerana pangkat lah, senang cerita lah. Sebenarnya saya pertama kali mengenali isteri saya ni, sebenarnya saya tak tahu dia seorang bos di syarikat Pencil Pictures. Ya, sebab apa? Waktu saya datang ke office, saya tahu dia ni as a kerani di situ. That's why saya ni beranikan diri, sebab waktu saya first time masuk tu saya cakap, menarik. Dia menarik saya. Jadi dalam masa yang sama saya tengok dia as a kerani di situ. Jadi saya beranikan dirilah untuk mengenali. Tetapi selepas itu, bila saya tahu dia as a boss di Pencil Pictures, jadi saya step ke belakang balik. Sebab kita tahu siapa kita tahu siapa dia. Tapi itulah, kalau Allah tu dah kata kun fayakun, jadi jodoh ada kami berdua. Terkejut tak dengan soalan saya? Terus soalan pertama begitu. Itu yang saya terus, subhanallah. Okey. Okey, sebagai seorang selebriti, ketika itu Betul. pun menjadi seorang penyanyi kan, Ya. sebagai seorang selebriti, Dato' Ayu juga selebriti lah kiranya sebagai seorang penerbit. Ya. Ada fine line ataupun garis halus tak kehidupan sebagai selebriti dan juga masyarakat biasa pada pandangan mereka di luar sana? Kalau tanya saya, penyanyi as a kerja, dia tu kerja. Jadi saya tak pandang as a popularity. So saya tahu, saya pegang mic, saya bekerja. Jadi orang kata nak rasa sesuatu yang berbeza tu tak ada. Tak ada. Macam Dato' Ayu pula? Sama juga. Sebab bila dekat tempat kerja, kita tahu dia penyanyi, dan saya pun tak boleh kata dia pekerja sebab kenyataannya dia ada suami saya. Jadi nak letakkan rasa macam dia tu pekerja pun tak boleh. Yang saya tahu dia penyanyi saya, tapi dia tetap suami saya walaupun dekat dalam rumah ataupun di luar rumah. Tak ada line menyatakan dia adalah saya punya staff ke, pekerja ke, apa tak ada. Sebab dia dah macam lumrah lah kalau kita dah bernikah, jadi kita nak rasa dia pekerja pun tak boleh. Dia punya, kita ada rasa, kita ada perasaan. Dan respect kita dekat dia tu ada. Jadi tak boleh nak anggap macam tu. Okey, macam tadi saya sebutkan, beza 12 tahun. Ya. Dato' Ayu juga sebelum ni adalah merupakan ibu tunggal yang punya 4 orang anak. Dan kini ada seorang bayi lelaki bersama dengan Aiman juga kan. Okey, macam mana nak cari keserasian tu apabila perbezaan umur tu begitu banyak sebenarnya, 12 tahun? Sebenarnya awal-awal kahwin tu memang kita banyak dugaan kita, bukan kerana perbezaan umur tu sebenarnya, sebab saya walaupun umur saya tinggi daripada suami, tapi kita punya surrounding tu semua yang happy go lucky, yang jenis yang bukan tipikal sangat. Kan? Jadi tak ada menjadi satu benda besar lah kat saya. Cuma bila kita berbeza umur tu, pandangan tu yang dia macam sebenarnya perbezaan umur tu dia satu poin yang orang kata matang dan tak matang lah. Maksudnya ialah usia yang lebih, of course dia lebih matang. Orang-orang akan anggap kalau usia lebih tu matang, kalau yang kurang ni kurang matang. Cuma sebenarnya antara saya dengan dia, perbezaan tu, sefahaman tu pada awal tu agak sedikit susah because of dia pernah rumah tangga, saya bujang.
Jadi bila dia dah berumah tangga, saya bujang, saya masuk dalam rumah tangga, saya belum nak dapat Benda dia baru. punya, benda baru yang macam isteri saya dia dah tempuh. Jadi dia dah tahu okey A B C apa nak kena buat. Saya ni baru tempuh. Jadi saya macam okey, dia baru nak kenal. Tapi kita tahu itu tanggungjawab. Cuma dia rasa macam yalah kalau dua-dua bujang, dia akan sama-sama tempuh. Okey, kita macam ni, kita macam Kalau ini kena mengejar lah. saya kena kejar tu. Tapi itulah dalam masa setahun tu kita mengenali. Selepas tu kita dah pergi ke umrah, kita buat umrah bersama. Di situ kita nampak lebih. Okey, kalau dalam perkahwinan ni, masa awal-awal Aiman memilih untuk menjadikan Datuk Ayu sebagai isteri. Apa expectation Aiman sendiri dalam perkahwinan tu? Expectation saya sebenarnya saya sama je dengan orang lain. Kan kita dalam rumah tangga kita nak bahagia, kan? Yang selebih-lebih tu, yang buruk tu kita doa agar benda tu berubah jadi baik. Itu sahaja. Sama je dengan macam Datuk Ayu bila berkahwin dengan lelaki muda, dengan pandangan orang di luar yang mengatakan bahawa perbezaan umur itu akan menjadi satu masalah. Apa kata orang tu ada kebenaran dia. Kalau saya tak agree tu, tidaklah. Saya kena agree sebab benda tu saya hadap. Jadi macam suami, bukan kata dia tak matang. Tapi mungkin kerana pengalaman dia yang kurang daripada segi tanggungjawab dan sefahaman tu kurang sikit dengan orang macam saya yang dah banyak pengalaman. Satu, daripada segi kehidupan saya. Kedua, daripada segi kerja saya. Jadi pengalaman kita banyak. Compare suami lah. Suami masa tu saya kenal umur dia 25 tahun. So kita kahwin masa tu umur dia 27 tahun. Ya. Betul? So saya 39 tahun masa saya kahwin tu lah. Jadi suami yang bagi saya semangat, dia kata jangan sebut pasal umur. Jangan sebut pasal umur. Bila kita sebut pasal umur, benda tu akan menjadi satu halangan untuk kita nak menempuh hari ke depan. Which is dia nak dapat saya pun tidak semudah membalikkan tapak tangan. Setahun juga dia menunggu saya. Sebab saya tak percaya dengan perkahwinan yang berbeza umur ni. Sebabnya, satu, negatif daripada orang luar. Kedua, nak kena terima semua pandangan anak-anak saya dan keluarga. Tapi Alhamdulillah, awal-awal tu anak saya memang tidak setuju. Itu saya tak boleh nafikan. Tidak setuju perkahwinan ni. Tapi saya kata dengan anak saya, beri saya peluang untuk mengencapi kebahagiaan yang saya cari. Sebab kebahagiaan itu bukan hanya datang daripada anak atau keluarga. Saya perlukan orang di sisi saya yang akan membahagiakan saya bila nak menuju ke satu ke jannah. Mak ayah ada, tapi satu waktu mak ayah akan pergi. Anak pun satu waktu akan pergi ikut keluarga dia sendiri. Yang ada dengan saya adalah suami saya. Yang itu yang saya positif kat situ. Tapi ada juga satu keratan akhbar yang mengatakan bahawa Aiman sudah keluar daripada rumah ketika pergolakan terjadi, kan? Masa tu kenyataan tu tak saja datang daripada Datuk Ayu. Datuk Ayu yang mengatakan sebenarnya keratan akhbar tu awalnya datangnya daripada suami dulu. Baru saya membalasnya. Perlu je. Kita ni kan yelah so-called celebrity. Jadi setiap ada benda sikit je kita up dekat media sosial, wartawan cari. Cari dia, cari saya, kan. Jadi masa tu ada salah faham sikit sebenarnya. Tak adalah benda yang serius sangat. Tapi tindakan husband membuatkan keadaan nampak sangat besar. Sangat besar. Tapi berapa lama ambil masa untuk memulihkan balik? Sekejap je, 2 hari je. Betul ke 2 hari ni? Berpeluh saya ni awak ni. So selepas tu? Okey, dan kita nak dengar dulu apa pakar motivasi yang bersama dengan Hafiz Dawson akan katakan berkenaan dengan peluang kedua. Okey. Baik, terima kasih Zahira. Hangat betul perbincangan dan juga hangat juga soalan Zahira kepada dua tetamu tu. Tapi saya rasa jawapan itu jujur dari hati dan kita akan bersama dengan pakar motivasi keluarga Tuan Haji Ahmad Fazli Yusof ini untuk kita lebih mendalam lagi perbincangan berkenaan dengan tajuk ini. Dan ramai juga menganggapan bahawa peluang kedua ini selalunya orang wanita saja yang beri. Orang lelaki ni hanya pandai memujuk untuk dapatkan peluang kedua. Tapi adakah kenyataan itu benar atau sebaliknya? Dan itu akan dijawab oleh Tuan Haji Ahmad Fazli Yusof, merupakan pakar motivasi keluarga. Dan
Tuan Haji, kalau bercakap tentang apa yang kita dengar cerita daripada kedua tetamu kita berkenaan dengan peluang kedua, kita melihat bahawa ada give and take antara Datuk Ayu Putih sendiri dan juga suaminya. Dalam situasi ini, apa yang Tuan Haji boleh nyatakan di sebalik cerita yang dikongsikan? Oh, terima kasih. Menarik. Kita baru dengar tadi secara live lah ya. Satu kisah yang bagi saya ia menunjukkan bagaimana Allah SWT menyampaikan kasih sayang kepada manusia. Kerana perkahwinan itu sendiri juga adalah tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ayat ini jelas. Allah kata wa min ayatihi, daripada di antara tanda-tanda kasih sayang Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah ialah aku menjadikan di kalangan kamu pasangan suami isteri itu litaskunu ilaiha, supaya kamu berlindung dan kamu boleh hidup dengan dipanggil wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kami jadikan mawaddah, kasih sayang, dan cinta itu dalam perkahwinan. Cinta, kasih sayang, perhubungan itu adalah tanda kebesaran Allah. Sebentar tadi kita mendengar bagaimana kisah kasih sayang itu. Walaupun mungkin perbezaan umur itu dianggap satu cabaran, tetapi berjaya ditumpuhi dengan baik. Kadang-kadang ada tergigit, tetapi Allah campakkan kasih sayang untuk kembali. Jadi sebagai Muslim, kita percaya bahawa apabila seseorang itu mengukuhkan perkahwinan ataupun macam perkahwinan itu disarankan, dan apabila kembali dipertautkan itu juga amat disarankan. Dan balik tadi sebutkan kenapa kelihatannya seperti wanita lebih. Ada kajian, satu kajian di Binghamton University oleh seorang profesor bernama Craig Morris ya, dia buat kajian apabila berlaku break up ya dalam perhubungan lelaki wanita, siapa yang lebih banyak terasa tercedera. Anda tahu tak siapa? Siapa tu? Dia buat kajian ni terhadap 5,705 pasangan. Dan didapati wanita mengalami kesakitan emosi yang lebih berbanding dengan lelaki. Dan begitu juga dia menghadapi kesakitan fizikal lebih berbanding dengan lelaki. Maksudnya yang lebih menderita adalah wanita apabila berlaku break up ataupun perceraian ataupun perpisahan. Dan tetapi menariknya, siapa yang fully recover? Yang kajian mendapati wanita lebih fully recover berbanding lelaki. Wanita lebih cepat move on. Dia struggle untuk recover, tapi bila dia recover, dia kata can fully recover and become emotionally stronger. Itu perkataannya. Lelaki dia move on, tetapi dia nak recover fully itu it takes time. But even the word never fully recover. Itu never fully recover. Itu kalau berlaku break up lah. Tetapi kita faham Allah jadikan lelaki dan wanita ada perbezaan dia, saling lengkap melengkapi lah. InsyaAllah. Baik, itu dia jawapan mulanya berkenaan dengan peluang kedua. Saya tengok tadi pasangan ini berpegang tangan. Itulah indahnya perkahwinan. Jadi kita berada seketika kembali selepas ini untuk perbincangan yang lebih lanjut. Sona X1